Ini adalah tweet yang dimuatnai oleh rakan setugas Faris Azman, iaitu Faris ketika ini menunjukkan bahawa calon BN Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah pun tiba di pusat penamaan calon N02 pada jam 8.40 pagi dan juga ditemani Datuk Seri Muhammad Najib Razak pada sebentar tadi, dan juga selepas itu diikuti pada pukul 8.49 pagi iaitu calon seterusnya, calon PN Bersatu Datuk Mas Emriati Samsudin tiba juga di pusat penamaan calon N02 Don Tanjung Bidara. Dan juga itu perkembangan terkini yang kami bawakan. Kalau boleh disaksikan pada ketika ini antara apa yang Faris muat naik, iaitu calon PH bagi N02 Don Tanjung Bidara Zainal Hassan tiba di Dewan Kompleks Jeperun Tanjung Bidara pada pukul 8 minit pagi. Bermakna kesemua mereka telah pun hadir dan juga kita sudah pasti akan saksikan bagaimana keadaannya pada ketika ini untuk mereka memasuki Dewan pencalonan tersebut untuk membawa pencalonan pada ketika ini. Baik. Ini adalah di Don pada ketika ini Tanjung Bidara. Tanjung Bidara. Tanjung Bidara pada ketika ini. Itu prosesnya Okey, Bukit Katil Katil sebenarnya. Okey. Itu prosesnya. Inilah prosesnya. Ya. Lengkapkan proses kertas penamaan calon itu, tertinggal satu butiran. Mungkin akan SPR tak umumkan nama calon tersebut. Pernah terjadi pada PRU yang ke-15. Tertinggal IC pun pernah. Tertinggal IC pun pernah. Ini menyebabkan calon tidak dapat bertanding dalam DON yang mahu ditandinginya, dan dalam masa yang sama juga proses ini dilihat akan memakan masa. Tempohnya dalam masa sejam saja, Najib. Diberikan masa 9 pagi bermula dan hinggalah pukul 10, dan kemudian SPR akan umumkan senarai calon-calon yang akan bertanding untuk DON tersebut, merebut kerusi tersebut, dan kita akan saksikan pengumumannya lebih kurang dalam pukul mungkin 10 pagi nanti akan diumumkan, ataupun mungkin pukul 10.30 kita akan saksikan. Itulah yang akan official. Setakat yang kita ada sekarang ini, walaupun diumumkan oleh parti-parti politik calon-calon yang bertanding, semua itu belum lagi rasmi, sebab prosesnya penamaan calon ini seperti yang kami katakan sebentar tadi, ia mempunyai fasa-fasa dan juga proses tertentu, tak lengkap, tak bawa IC dan sebagainya. Itu membolehkan penyingkiran itu berlaku. Dan dalam masa yang sama juga di Bukit Katil, kita akan bersama dengan wartawan Firdaus Azil yang telah pun bersedia daripada sana. Difahamkan ada pertandingan 4 penjuru. Mungkin Firdaus? Ya, betul Hafizi. Pertamanya mungkin saya nak kongsikan sedikit kehadiran pertama calon yang kita lihat ialah calon daripada Barisan Nasional, Datuk Wira Hasnul Hussein, kemudian disusuli oleh penyandang DON Bukit Katil ataupun yang berjaya memenangi kali pertama dipertandingkan pada 2018 ialah bekas Ketua Menteri YB Adli Zahari, dan seterusnya disusuli oleh calon daripada daripada Perikatan Nasional, Ketua Pemuda PAS Melaka iaitu Muhammad Al-Hafiz Yahya, dan kemudiannya disusuli oleh seorang lagi calon yang kita fahamkan beliau merupakan ahli jawatan kuasa gagasan Piagam Rakyat ataupun sebuah NGO. Nama beliau ialah Abdul Hamid Mustafah 57, dan ketika ini saya berada di dalam Dewan Tun Ali. Kalau anda dapat lihat kedua-dua calon iaitu calon Barisan Nasional Datuk Hasnur serta Adli Zahari sedang menyampaikan ataupun menyerahkan borang untuk mereka bertanding. Ini adalah keadaan semasa. Pertamanya ialah daripada Datuk Hasnul, kemudian disusul oleh Adli Zahari, dan yang kedua-dua calon lagi, dua lagi calon masih belum memasuki dewan, tetapi ini adalah keadaan semasa, dan mereka hanya ditemani oleh seorang penyokong dan seorang pencadang. Dan kita juga boleh cakap mengenai SOP baharu yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tidak ada penyokong-penyokong parti ataupun penyokong calon yang dibenarkan berada di dalam kawasan pusat penamaan calon ini. Itu antara yang ditetapkan bagi mengawal penularan pandemik COVID-19. Dan sekiranya ada masa selepas mereka menyelesaikan menyerahkan borang semua ni, maka akan ada tempoh selama 1 jam untuk disemak, diperiksa kesahihan dan sebagainya, dan selepas itu barulah pegawai pengurus akan mengumumkan calon-calon yang bertanding secara rasmi. Itu yang saya boleh kongsikan ketika ini, Fizi dan Najib. Firdaus, dalam masa yang sama juga cerita pasal SOP baharu PRN Sarawak ini, ia masih lagi belum diumumkan secara terperinci lah. Secara generalnya kita tahu tiada perhimpunan dan sebagainya. Dan bagaimana Firdaus yang telah pun berada di Melaka sejak daripada beberapa hari yang lepas
melihat kemeriahan berkempen? Adakah perang bendera antara parti-parti ataupun sebenarnya masih lagi dingin di Melaka itu? Oh, saya terdengar Hafizi sebut SOP Sarawak tadi. SOP Melaka. Mengenai SOP Melaka ini seperti tetap okey, ini adalah norma baru, kebiasaan baru yang tidak dirasai oleh PRK ataupun pilihan raya sebelum-sebelum ini. Tidak ada langsung kemeriahan. Bendera-bendera memang tak ada kecuali di kawasan markas ataupun ofis ataupun pejabat masing-masing, pusat-pusat parti masing-masing. Tetapi di sepanjang jalan di sekeliling Bandar Melaka, bandaraya bersejarah ini tidak ada kelihatan. Mungkin itu yang telah ditetapkan. Dan juga bercakap mengenai kempen, kita sedia maklum beberapa parti telah pun sebelum ini telah pun dikenakan kompaun, kalau kita boleh imbas kembali, di mana Perikatan Nasional telah dikenakan kompaun 20,000 ketika majlis yang berkaitan dengan pengurusi mereka, Tashim Widi Yassin. Kemudiannya Barisan Nasional juga telah dikenakan kompaun, ataupun kalau tak salah saya, tuan rumah kepada majlis yang berkait dengan Datuk Seri Najib Tun Razak telah dikenakan kompaun sebanyak RM4,000. Muda, parti muda yang sepatutnya sebelum ini mengatakan mereka akan bertanding tetapi akhirnya membuat keputusan untuk tidak bertanding, telah dikenakan kompaun RM4,000 kerana membuat sidang media atas alasan melanggar SOP. Dan satu lagi PKR, kalau tak salah saya juga dikenakan kompaun RM10,000, tapi saya tak ingat butirannya. Yang lain tidak ada. Tetapi itulah, nak kata kemeriahan, nak kata kempen tu mungkin mereka masih berjaga-jaga. Dan ini juga saya ingin mungkin boleh bangkitkan sedikit, kita masih menunggu SOP yang sebenar mengenai atau cara ataupun bagaimana kempen ini boleh dijalankan, kerana sebelum ini hanya kita dengar ataupun media kita melaporkan mengenai sekatan jalan raya dan sebagainya, tetapi mengenai spesifik adakah dibenarkan kempen berbentuk ceramah, itu kita sudah pasti mungkin tidak boleh. Tetapi bagaimana pula dengan walkabout ataupun dari rumah ke rumah, itu masih belum digariskan dengan sempurna. Sebab itu beberapa parti politik yang kita jumpa sebelum ini pun mereka masih tertanya-tanya bagaimana mereka hendak melakukan gerak kerja, terutamanya apabila kita boleh apabila sebahagian besar daripada ketiga-tiga pakatan ini, Parti Perikatan Nasional, Barisan Nasional serta Pakatan Harapan, mereka mengambil langkah berani mengenengahkan muka-muka baharu. Jadi bagaimana agaknya muka-muka baharu ini akan dipertonjolkan di kawasan pengundi masing-masing sekiranya kempen secara fizikal tidak dibenarkan. Kalau nak kata bergantung secara social media ataupun secara dalam talian 100% itu adalah mungkin tidak begitu orang kata viable untuk kempen politik, Hafizi dan juga Najib.